Okey, minta maaf tadi laptop saya ada masalah, tak ada bateri, jadi saya sambunglah kat sini pula. Okey. Walaysa uzran lil muslim an yazra'a asy-syai' al-muharram liyabi'ihi li ghairil muslimin. Fa innal muslim la yaruju al-haram abadan kama la yahillu lahu an yarbal qanazir misalan liyabi'a lin-nasara. Waqad ra'ayna kaifa harrama al-Islam bil bai' al-'inab al-halal liman ya'lam annahu yattaqisu khamran. Jadi tidak haram kepada orang Islam ini untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang haram. Walaupun dengan tujuan untuk menjualnya kepada orang Islam. Seperti mana haramnya kita menternak khinzir untuk kita jual khinzir tersebut kepada orang Cina, orang Yahudi, orang Buddha, orang India dan sebagainya. Jadi tak boleh kita nak jadi tokek babi untuk kita tak makan babi tu, tapi kita ternak, kita nak jual kepada orang tidak Islam. Tak boleh. Hukumnya adalah haram. Waqad ra'ayna kaifa harrama al-Islam bai'al 'inab al-halal. Seperti mana haram juga kita untuk menjual anggur, walaupun anggur itu adalah haram. Bukan tak tanam tu, tapi kita nak jual, kita tanam tu boleh. Kita masuk ke sini adalah kita menanam anggur dan kita jual anggur itu kepada orang yang memang kita tahu orang itu nak jadikan anggur itu sebagai arak. Maksudnya tak boleh juga. Kalau kita nak tanam anggur, kemudian kita nak makan ataupun kita nak jual dia sebagai buah-buahan macam biasa, maka hukumnya diharuskan. Tetapi kalau kita nak jual kepada perusahaan yang kita tahu bahawa dia nak beli anggur kita untuk buat arak, maka hukumnya adalah haram. Seterusnya adalah al-wazaif al-muharramah. Apa itu? Pekerjaan sebagai bekerja sebagai pegawai. Kan? Tetapi pegawai yang diharamkan oleh Allah SWT banyak kan. Jadi kalau kita kerja sebagai pegawai, banyak pegawai-pegawai yang dibenarkanlah oleh hukum syarak. Wa ma qulnahu min ibahatil ishtighal bil wazifa innama huwa muqayyidu bi alla yakunu fi wazifatihi darara lil muslimin. Fala yahillu li muslim an ya'mal dhabitan aw jundiyan fi jaysh yuharibul muslimin wala yahillu an ya'mal fi muassasah aw masna' yantiju aslihah li harbil muslimin wala yajuzu lahu an yashtaghil muwazzafan fi hay'ati tanawi al-Islam wa tuharibu ahli. Kan? Boleh kita nak bekerja sebagai pegawai. Banyak pegawai yang diharap yang halal lah. Kan, nak jadi pegawai halal, pegawai tentera, polis dan sebagainya, banyak. Tetapi ada juga pegawai yang diharamkan untuk kita bekerja. Contohnya, di mana seorang Muslim ni tidak halal bekerja sebagai pegawai atau prajurit dalam ketenteraan yang memerangi kaum muslimin atau bekerja sebagai pegawai dalam suatu fabrik yang menghasilkan senjata untuk memerangi kaum muslimin. Tak boleh. Maksudnya dia bekerja itu dia bekerja sebagai pegawai yang memberi kemudaratan kepada orang Islam yang lain. Itu tak boleh, itu tidak dibenarkan. Okey. Wa kazalika
Man ishtaghala biwazifatin min syani al-i'anah ala zilmun أو حرام فهي حرام كما يشتغل في عمل ربوي أو في محل للخمر أو مرقص أو في ملهى أو نحو ذلك. Kan, maksudnya seseorang itu walaupun dilantik menjadi wazifah pegawai, tetapi dia menolong kepada kezaliman, kan, dia buat zalim kat orang, maka hukumnya adalah haram. Kan? Ataupun dia terlibat dengan amalan-amalan ribawi. Ataupun menjadi pegawai. Apa? Pengurus saya. Pengurus mana? Pengurus saya kilang arak. Tak boleh juga. Itu pun adalah hukumnya adalah haram. Wala yu'faha ulai jami'an minal ithmi annahum la yubashiruna al-haram wala yaftarunahu. Faqad qaddamna anna min mabadi'ul Islam anna al-i'anah ala ithmun wa min ajali zalika la'ina Nabi sallallahu alaihi wasallam katibur riba wa syahidai kama la'ana ahlihu wa la'an asirul khamri wa saqiha kama lu'ina syaribaha. Kan? Maksudnya mereka ini tidak dapat terbebas daripada dosa. Maksudnya berdosa lah. Ya? La yubashiru. Walaupun mereka itu buat sesuatu itu tidaklah secara al-jahrah, tidaklah secara terang-terangan. Qaddamna anna min mabadi'ul Islam anna al-i'anah, kalau kita tolong kan, kalau kita membantu ke atas perkara yang dosa, maka hukumnya adalah berdosa. Seperti mana Rasulullah pernah kata katibur riba wa syahidai. Kita tak ambil riba tapi kita tolong tulis saksi riba, maka hukumnya adalah haram. Dua-dua kena. Penerima orang yang mengambil riba pun kena, saksi tu pun kena. Seperti mana walu'ina asirul khamra wa saqiha. Siapa yang, dan juga dilaknat orang yang buat arak, kan, nak ambil, nak jual arak dan sebagainya, maka dia itu adalah terangkum dalam kerangka yang sama. Maksudnya memang tak semestinya orang yang buat secara jahrah, buat secara terang-terangan, tetapi orang yang keliling dia pun kalau dia turut membantu dalam melakukan dosa, maka orang itu juga berdosa. Wa kullu hadza ma lam takun hunaka daruratun qahiratu turji'ul muslim ila talabu quwwatihi min mithli hadza al-a'mal fa in wujidat fa innaha tuqaddiru biqadariha ma'a karahiyah lil amal wa dawami bahthihi an ghairihi hatta yaisarullahu lahu kasaban halalan ba'idan an auzaril haram. Wal muslim yanwi binafsihi daiman an mawatin syubhat allati yuraqqa fiha ad-din wa yad'afu fiha al-yaqin mahma kana fiha min kasbi thamin wa malu wafir. Qala sallallahu alaihi wasallam da' ma yarbika ila ma yarbika. Wa qala la yablughu al-'abdu darajatul muttaqin hatta yada'u ma la ba's bihi hazran mimma bihi ba's. Di mana setiap muslim harus menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang syubhat,
Di mana perkara syubhat ini dapat menipiskan, kan, dapat melemahkan agama dan dapat melemahkan keyakinan kita. Walaupun kita dapat gaji besar ataupun sebesar mana pun gaji kita, maka kita kena, walaupun kita dapat dengan cara yang maksudnya kalau kita dapat meskipun pekerjaan kita tu besar, dapat gaji yang besar, dapat gelaran yang besar, tetapi haruslah orang Islam ni elak daripada sekiranya pekerjaan itu terlibat dengan perkara-perkara yang meragukan. Maksudnya janganlah kamu yang esok dah keluar daripada Mesti Melaya ni, kamu bekerja di tempat yang syubhah. Yang kamu pun tak pasti ni tempat ni halal ke haram ni sebenarnya. Bolehkah aku bekerja kat sini? Maka kamu kena elaklah bekerja di tempat-tempat yang syubhah tersebutlah. Okay. Rasulullah SAW bersabda, tinggallah sesuatu yang meragukan kamu dan beralih kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Dan sabda baginda lagi, seseorang tidak akan mencapai darjat muttaqin. Kan, itu orang yang bertakwa sehingga dia meninggalkan sesuatu yang mubah kerana takut kepada berbuat sesuatu yang dilarang. Maksudnya sekiranya seseorang itu kena, kita pertama tadi dak mayarbika ila yuri buka, tinggalkan sesuatu yang meragukan dan beralih kepada sesuatu yang tidak meragukan. Jadi kalau kita asalnya kita kerja di tempat yang kita ragu, di antara halal ke haram kan. Jadi kita pun tinggalkan kerja tu dan kita cari pekerjaan yang lain, yang kita rasa hati kita selesa dengan dia. Sebab hati kita tak boleh tipu kita. Hati kita dalam jauh dari sanubari kita ni, kita tahu mana yang Allah suka, mana yang Allah tak suka. Jadi kita pilihlah sesuatu pekerjaan yang memang kita tak ragu-ragu lagi pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal. Kerana seseorang yang nak capai tahap muttaqin itu, kan, nak capai tahap darjat muttaqin itu adalah dia meninggalkan sesuatu perkara yang syubhah. Barulah dia dapat mencapai darajatul muttaqin, itu darjat orang-orang yang bertakwa. Qaidatul ammah fi masailul kasbi. Qaidatul ammah fil kasbi anna al-Islam la yubihu li abnaihi an yaktasibu al-mal kaifa ma sya'u wa bi ayyi turuq aradu, bal huwa yufriqu lahum baina at-turuq al-mashru'ah wa ghairu mashru'ah iktisabil ma'ash nazaran ila al-maslahatil jama'iyah, wa hadha at-tafriq yaqumu ala al-mabda' al-kulli القائل بأن جميع الطرق اكتساب المال التي لا يحصل المنفعة فيها لفرد إلا بخسارة غير مشروعة، وأن الطرق التي يتبادل فيها الأفراد المنفعة فيما بينهم بالتراض والعدل مشروعة. Jadi ini adalah kaedah ataupun satu pedoman, satu sandaran umum tentang bekerja lah. Okay. Di mana dalam pekerjaan Islam tidak membolehkan masyarakatnya untuk bekerja mencari wang sesuka hati dengan jalan apapun. Tetapi Islam ni memberikan kepada mereka satu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencari bekalan hidup masing-masing. Namun dengan menitik beratkan kepada masalah kemaslahatan umum. Jadi garis pemisah ataupun
apa ataupun titik tolak dia adalah bersifat menyeluruh. Okey. Ataupun berkaitan dengan kemaslahatan umum. Semua jalan orang semua orang berusaha mencari wang yang tidak menghasilkan manfaat kepada seseorang kecuali dengan menjatuhkan orang lain adalah perkara yang tidak boleh dibenarkan. Okey. Maksudnya sesuatu al-mabda'u al-kulli itu sesuatu itu memberi manfaat kepada orang ramai. Bukannya dia kata allati la yahsilul manfa'ah fiha li fardin illa bi khasarah ghairi. Bukannya perkara itu memberi manfaat kepada seorang tetapi memberi kerugian kepada orang ramai. Contohnya jalan jual beli kan. Bukannya untung tu kepada penjual je. Maksudnya bukannya untung kepada penjual tetapi penjual ni dapat keuntungan tinggi tetapi membebankan kepada masyarakat. Macam tu, merugikan pembeli. Wa anna turuq allati yatabaru fiha al-afrad al-manfa'ah fima bainahum bitaradin. Yang penting adanya at-taradin, iaitu adanya sifat ataupun at-taradin, rela merelakan di antara penjual dan juga pembeli. Maksudnya kena dua-dua pihak kena berpuas hati. Kan? Contoh kalau saya jual tudung, saya jual tudung kepada pembeli itu, saya pun dapat untung dan pembeli pun berpuas hati dengan barang yang dia dapat. Faqad syarat al-hazil ayah masyru'iyah at-tijarah bi amrayni. Dalam contoh ini adalah at-tijarah, dalam jual beli. Ada dua syarat. Al-awwal an takuna hazihi tijarah antaradin bainal fariqain. Jual beli itu harus dilakukan atas dasar rela ataupun redha di antara kedua-dua belah pihak. Adanya suk tukar itu adalah antara saling redha meredai di antara penjual dan juga yang pembeli. Yang kedua, alla takunu manfa'ah fariq qa'imah ala khasara al-afriq tsani. Kan? Maksudnya tidak boleh sesuatu urusan itu ataupun sesuatu jual beli itu menyebabkan berlaku kerugian atas salah satu pihak. Macam tu. Maksudnya dia kena fair. Dia kena, yang pertama tadi adalah kena taradin baik fariqain, dan yang kedua dia kena adil di antara penjual dan juga pembeli. Tidak boleh berlaku kerugian salah seorang daripada penjual ataupun pembeli. Contohnya kalau kita pergi pasar contohnya, dah lah makcik tu tua jual petai. Saya pernah ada seorang makcik ni, dia jual rambutan. Tapi dia orang tengah lah. Masa tu rambutan dalam RM1, sekilo RM5. Jadi dalam kat pasar tu, pembelinya depan mata saya ni, pembelinya nampak kaya, pakaiannya elegan. Tapi dia kata, makcik, jual lah makcik sekilo RM4. Maksudnya dia minta tawar-menawar. Tapi makcik tu kata dia pun dapat untung yang sikit. Jadi sekali tak jadilah pembelian tu. Tidak ada redha meredai di antara penjual dan pembeli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila kita tawar-menawar antara penjual dan juga pembeli, janganlah kita tawar sehingga menyebabkan penjual itu kerugian. Kan? Sebab bila kau tengok situasi tu, orang tua tu tak adalah jual dapat untung banyak pun, dia untung RM1 je.
Mungkin dia beli dengan bekal tu sekilo RM4. Jadi dia nak ambil lah RM1 keuntungan. So janganlah kita nak tawar menawar pun, janganlah sampai membebankan pihak penjual. Tu kena hati-hati lah. ولذلك ما يوضح له ولا تلقوا أنفسكم من هذه الآية وقد فسره المفسرون على المعنيين ينطبق كل منهما على هذا المقام. فالمعنى الأول ألا يقتل بعضكم بعضا والمعنى الثاني ألا تقتلوا أنفسكم بأيديكم. So في هذه الآية على كل حال أن كل من يضر غيره لمنفعة شخصية فكأنه ينزف دمه ولا يفتح طريق الحلاك إلا على نفسه نهاية الأمر. فالسرقة والارتشاء والقمار والغرر والخديعة والتدليس والربا وكثير غيرها من طريق الكسب يوجد فيها كل من هذين السببين لعدم مشروعية. وإذا كان يوجد في بعضها شرطين اضطراد فإنه يعوزه الشرط المهم الذي يتضمن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم. Jadi dalam syarat yang kedua ini kan, macam syarat tadi tu, tidak boleh mengambil manfaat ataupun tidak boleh salah seorang mengalami kerugian tu, kenalah dengan ayat wala tulqu biaidikum. Janganlah kamu saling membunuh satu sama lain. Kan? Maksudnya janganlah kita ni sebab kita nak untung, kita nak untung. Kan? Janganlah, contoh kalau penjual, janganlah sebab dia nak untung maka dia tipu pembeli. Jangan pula seorang pembeli nak untung pihak dia sehingga merugikan penjual. Ataupun dalam erti yang kedua dia kata kamu tidak boleh membunuh diri kamu dengan tangan-tangan kamu sendiri. Itu adalah pesanan lah. Kan? Tafsir kata jangan ialah seolah-olah kalau kita bunuh orang maka kita pun membunuh diri kita sendiri jugalah. Okay. Di mana dalam ayat ini, iaitu dalam ayat wala tulqu biaidikum itu, setiap orang yang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab apabila dia buat tindakan begitu, seolah-olah dia ini menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri. Contohnya mencuri, berjudi, menipu, mengabur, kan? Terlibat dengan riba dan sebagainya. Daripada jalan yang tidak, maksudnya apabila dia buat pekerjaan yang tidak elok ataupun macam saya kata tadi lah, dia seolah-olah dia juga membunuh diri dia sendiri juga. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan antaranya adalah kena pertama antara dan bainakum. Macam mana pun, kalau contoh as-sariqah kan. As-sariqah ni apa dia panggil? As-sariqah adalah pencuri. Apabila dia membuat sesuatu mencuri, melakukan pencuri, maka apabila dia mencuri kan, dia pencuri tu untunglah dia dapat barang, tetapi orang lain menjadi mangsa. Riba kan, riba. Sesiapa yang terlibat dengan riba, maka riba tu untunglah pada orang yang menerima riba. Kan, orang menerima riba dia akan dapat duit yang banyak. Namun
Tapi benda itu juga membinasakan diri dia, di mana setiap pekerjaan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada ajrun syadid, ada balasan yang pedih di akhirat kelak. Terlepas kat dunia, tak terlepas di akhirat. Kan? Kalau dia lepas sekalipun dunia, maka hukum di akhirat tetap dia akan dapat. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Luaslah makna tu. Sama ada, adakah makna itu jangan membunuh diri kamu. Ke atas, wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu ke atas, ke arah kebinasaan. Maksudnya kalau kita membuat sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah, kita buat. Mungkin kita terlepas kat dunia, tetapi kita tak terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Okay, saya rasa setakat ni dulu untuk perbahasan tentang pekerjaan. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh sahaja PM saya untuk tanyakan lebih lanjut lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.